Matematik tingkatan 1, bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. 4.4, nisbah, kadar dan kadaran. Part C, penentuan nilai yang berkaitan dengan satu kadar. Dan D, penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Part C, penentuan nilai yang berkaitan dengan satu kadar. Standard pembelajaran, menentukan nilai yang berkaitan dengan satu kadar. Lihat contoh 14, buku teks muka surat 90. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Carikan bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okey, penyelesaian bagi soalan ini, kita boleh dapatkan maklumat yang dalam soalan ialah 420 kali dalam masa 4 minit. Yang ni adalah yang sudah dibagilah. Okey, kadar denyutan jantung 420 kali dalam 4 minit. Okey, ini adalah maklumat yang telah dibagi dalam soalan. Sekarang soalan ni minta carikan bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Maka kita perlu carikan 12 minit. Berapa kali denyutan jantung? Okey, katakan bilangan denyutan jantung saya gantikan dengan X. Okey, dalam masa 12 minit. Okey, penyelesaian masalah bagi soalan ini sebenarnya dia ada dua kaedah. Okey, kita tengok kaedah pertama. Kaedah kadaran. Okey, sekarang ini dapat 420 kali untuk 4 minit. Sekarang nak cari X kali. X kali ialah 12 minit. Berapa kali dia denyutan jantung dia? Okey, sekarang kita gunakan kaedah kadaran. Okey, tengok bawah ini 4 minit dengan 12 kali. Okey, 4 darab berapa jadi 12? Okey, 4 darab berapa kali jadi 12? Gunakan kalkulator. Ambil 12 bahagi dengan 4. 12 bagi 4 akan dapat 3. Murid-murid mesti tahu kalau darab dia memang berkaitan dengan bahagi. Maksudnya 4 darab 3 sama dengan 12 minit. Okey. Kalau bawah sini darab dengan 3, maksudnya atas pun akan darab dengan 3. Maksudnya 420 kali darab 3 sama dengan X kali. Okey, gunakan kalkulator. 420 darab 3 akan dapat 1260 kali. Yang ini adalah kaedah kadaran. Maksudnya dalam 12 minit, Encik Tan, dia punya denyutan jantung ialah 1260 kali. Okey, sekarang kita masuk gunakan kaedah kedua, kaedah pendarapan silang. Okey, sama juga susunan 420 kali untuk 4 minit sama dengan X per 12 minit. Sekarang nak sama juga carikan X berapa. Okey, macam mana susunan dia? Okey, kalau darab silang, murid-murid perlu tahu ialah 4 akan darab dengan X. 420 akan darab dengan 12. Sama juga 12 darab dengan 400 lah. Ini dipanggilkan darab silang. Maksudnya dia darab seperti X lah. 4 darab X, 420 darab dengan 12. Okey, sekarang susunan dia. Okey, 4 darab X. Saya tuliskan 4 darab X. Lepas tu, 420 darab dengan 12. 420 darab dengan X. Okey, murid-murid, kalau awak buat
langkah demi langkah. Okey, boleh awak buat 4 darab X sama dengan 420 darab dengan 12. Kalau awak tidak mahir untuk buat sekaligus, buat langkah demi langkah. Okey, 4 darab X sama dengan 420 darab dengan 12. Okey, buat satu dulu. Okey, tekankan kalkulator. 420 darab dengan 12 akan dapat dalam dapat 5040. Lepas tu baru awak pindahkan 4. Okey, 4 ini akan bawah pergi sebelah kanan. Kalau yang ni darab, dia akan pindah sebelah, akan jadi bahagi. Bahagi dengan 4. Maksudnya 5040 bagi 4 sama dengan 1260. Yang ini adalah cara langkah dia lain. Tapi jawapan akan tetap sama. Dia sebenarnya sama dengan inilah. Yang ini bawa sekali saja. Okey. Sama. 4X saya bawa sana akan jadi bahagi. Akan jadi bahagi ni. Maksudnya saya terus buat 420 darab 12 bahagi 4. Sama juga akan dapat 1260. Yang ni cara penyelesaian bagi soalan inilah. Maksudnya jawapan semua akan sama. Bilangan denyutan jantung injektan ialah 1260 kali dalam masa 12 minit. Okey, sekarang ni kita cuba tengok soalan latih diri 4.4C buku teks muka surat 90. Soalan yang melakukan senaman berjalan dapat membakarkan 2.9 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, sekarang kita keluarkan maklumat yang ada, iaitu 2.9 kalori. Okey. Kalori tenaga per minit. Okey. Per minit maksudnya adalah 1 minit. Kalau nampak per minit, maksudnya 1 minit. Okey, 1 minit dia boleh membakarkan 2.9 kalori tenaga. Sekarang ni dia minta kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit. Okey, saya gantikan berapa tu dengan X. Okey, 20 minit. Okey, murid-murid boleh cuba gunakan dua kaedah, iaitu kaedah kadaran ataupun kaedah pendalapan silang untuk cuba selesaikan soalan ini. Seterusnya, tengok soalan 2. Soalan 2 adalah 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Okey, sekarang kita keluarkan maklumat yang ada. Okey, maklumat yang saya ada ialah 6 kotak jus limau dijual dengan harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus yang sama. Okey, 24 kotak. Okey, sekarang dia nak tentukan harga. Okey, saya gantikan X. Sekarang maksudnya 6 kotak jus limau boleh jual RM12.25. Kalau 24 kotak, berapa harga
yang boleh dijual. Dan ini maklumat yang sudah saya bagi. Murid-murid boleh cuba selesaikan gunakan kaedah kadaran dan kaedah darab silang untuk dapatkan X berapa harga. Ini cara penyelesaian dia lah. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini. Soalan 3. Anis menggunakan 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut jika kadar penggunaan tepung tidak berubah. Berapakah cawan tepung yang perlu digunakan? Sekarang kita keluarkan maklumat yang ada dibagi, iaitu 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut susu mentega. Okey, 15 keping. Kita mesti simpan di yang samalah. Yang ini biskut dan. Okey, ini pun biskut. Sekarang kita perlu carikan kadar penggunaan tepung tidak berubah. Berapakah cawan tepung yang perlu digunakan? Okey, saya gunakan X. Sama juga boleh gunakan kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang untuk selesaikan soalan ini. Murid-murid boleh cuba selesaikan. Seterusnya, tengok soalan 4. Andaikan kata pertukaran mata wang asing ialah USD 1 bersamaan dengan RM3.90. Maksudnya, $1 boleh bertukar dengan RM3.90. Pada kadar ini, Ahmad memberikan 200 kepada pengurut mata wang asing. Pengurut kemudiannya mengembalikan RM5 bersama mata wang USD. Berapakah USD yang diterima oleh Ahmad? Okey, soalan ni, maklumat yang ada dibagi ialah $1 boleh tukar dengan ringgit Malaysia RM3.90. Okey, sekarang dia bagi RM200. Sekarang kita perlu carikan X dulu. Ialah jumlah duit. Maksudnya, RM1 boleh tukar RM3.90. Sama dengan saya nak tukar berapakah USD yang ditukar. Okey, sekarang saya nak cari yang bahagian ini. Yang bawah ini berapa jumlah duit? Jumlah duit ni dia bagi 200. Kita tak boleh bagi dia 200 sebab dia ada pengurut kemudian yang tukar wang asing pekerja tu dia ada bagi balik RM5 Malaysia. Maksudnya kita perlu ambil 200 tolak dengan RM5 dahulu. Okey, 200 tolak dengan 5 dia sama dengan 195. Maksudnya jumlah duit yang ditukar ialah 195. Okey, barulah maklumat ni lengkap. Okey, gunakan maklumat ini untuk dapatkan berapakah dolar yang diterima oleh Ahmad. Okey, ini gunakan kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang untuk selesaikan soalan ini. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan yang dibagikan. Part D, penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah kadar dan kadaran. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran. Lihat contoh 15, buku teks muka surat 91. Soalan pekebun sayur menggunakan kadar tangkap, tanda,
lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayurnya. Dia menangkap 24 ekor siput dan menanda cakera setiap siput itu. Pekebun sayur kemudian melepaskan siput ke dalam kebun sayurnya semula. Selepas 2 minggu, dia menangkap secara rawat 30 ekor siput dan mendapati 5 ekor mempunyai cangkera yang bertanda. Dia menggunakan kadaran berikut untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayurnya. Okey, bilangan siput yang bertanda. Lepas tu, bilangan siput yang ditangkap semula. Yang ni maklumat yang kita perlu tahu adalah bilangan siput yang bertanda ialah, maklumat yang ada ialah 5 ekor. Yang ini pada kali kedua dia tangkap, lepas tu mendapati ada 5 ekor yang bertanda. Bilangan siput yang ditangkap semula pada kali kedua, 2 minggu kemudian dia ada tangkap 30 ekor. Bilangan siput yang ditangkap dan ditanda. Ditangkap dan ditanda ialah 24 ekor. Sekarang kita perlu carikan populasi siput di dalam kebun sayur. Maksudnya, dia tangkap semula, lepas tu jumlah siput yang ada, dia nak carikan populasi siput di dalam kebunnya. Anggarkan populasi siput di dalam kebun sayur. Penyelesaian bagi soalan ini. Katakan populasi siput di dalam kebun sayurnya ialah X. Sekarang pindahkan maklumat yang tadi dah terangkan. Okey, bilangan siput yang bertanda ialah 5. Bilangan siput yang ditangkap semula ialah 30. Bilangan siput yang ditangkap dan ditanda ialah 24. Dan gantikan populasi siput di dalam kebun sayur ialah X. Sekarang saya gunakan kaedah pertama, iaitu kaedah kadaran untuk selesaikan soalan ini. Lihat di sini, 5/30. 5/30 ini boleh dikecilkan dengan 5 bahagi dengan 5. 30 bahagi dengan 5. Maksudnya 5 bahagi 5 dapat 1. 30 bahagi 5 dapat 6. Kecilkan supaya senang untuk dapatkan kadaran. Bila awak sudah bahagi, awak akan dapat 1/6 sama dengan 24/X. Sekarang ini kita perlu dapatkan kadaran. Kadaran maksudnya 1 darab berapa jadi 24. Ini senang. 1 darab 24 akan dapat 24. Maksudnya atas darab dengan 24, bawah pun darab saja dengan 24. Maksudnya 6 darab 24 akan dapat 144. Ini adalah kaedah kadaran. Murid-murid juga boleh gunakan kaedah darab silang. Kaedah darab silang ialah, saya tulis di bahagian ini. Sama juga 5/30 sama dengan 24/X. Darab silang maksudnya 5 darab X, 30 darab 24. Ini darab silang. Maksudnya 5 darab X. Sama dengan 30 darab 24. Okey. Sekarang ni saya gunakan satu langkah demi satu langkah untuk selesaikan. Saya selesaikan 30 darab dengan 24 dulu. 30 darab dengan 24 sama dengan 720. Selepas tu saya nak pindahkan 5 darab 5. Kalau ini darab maksudnya pindah sebelah akan jadi bahagi. Maksudnya X sama dengan 720 bahagi 5.
Maksudnya X sama dengan 144. Sama saja penyelesaian dia. Pekebun sayur itu menganggarkan terdapat 144 ekor siput di dalam kebun sayurnya. Ini adalah cara penyelesaian dia lah. Latih diri 4.4D buku teks muka surat 92, soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan untuk menganggarkan populasi sejenis ikan air tawar yang hidup di sebuah tasik. Pada kali pertama, telah menangkapkan 60 ekor ikan air tawar dan 60 ekor ikan itu telah ditandakan. Selepas 2 minggu, dia menangkap 25 ekor lagi dan boleh mendapati ada 5 ekor yang bertanda dan 20 yang tidak bertanda. Maksudnya, kita boleh dapat dia tangkap kali kedua, tangkap 25 ekor. Okey, 5 ekor yang bertanda, yang 20 ekor yang tidak bertanda. Sekarang, anggarkan populasi ikan air tawar hidup di tasik itu. Maksudnya, maklumat yang saya dapat boleh ialah pertama ialah 60 ekor ikan yang bertanda. Lepas tu balik kali kedua, boleh tangkap 25 ekor. Dapati ada 5 ekor yang bertanda. Sekarang saya perlu angkakan populasi ikan air tawar yang hidup di tasik. Saya ganti dengan X. Jumlah ikan yang ditangkap ialah 25. Maksudnya soalan ni boleh gunakan cara untuk dapatkan jawapan ialah kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang. Murid-murid boleh guna maklumat ini untuk selesaikan soalan ni. Seterusnya tengok soalan 2. Satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingkan. Tak ada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Soalan A. Berapakah kalikah pasukan bola sepak ini mengalami kekalahan? Sekarang kita perlu carikan kekalahan. Berapa kali dia kalah? Okey, sekarang perlu carikan kalah. Okey, dapatkan maklumat dulu dekat atas. Okey, jumlah perlawanan ialah 28 kali. Okey, 28 jumlah semua ialah 28. Lepas tu, menang 4 perlawanan daripada setiap 7 kali. Maksudnya 4. Maksudnya 7 perlawanan dia telah menang 4 kali. Sekarang perlu carikan X. Untuk carikan X. Okey, lepas carikan X, gunakan kaedah kadaran ataupun kaedah darab silang untuk dapatkan berapa kali dia menang. Yang ni X ialah menang. Lepas dapat X menang. X ni ialah menang. Lepas awak nak dapatkan kalah, ialah jumlah ialah 28. Maksudnya, awak perlu gunakan 28 tolak dengan X. X ialah menang. Baru awak akan dapat jawapan dalam kekalahan. Ini baru jawapan akhir lah. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, maklumat ini awak perlu dapatkan kekalahan. Dia sambung. Lihat soalan B. Hitung nisbah menang kalah pasukan bola sepak ini. Sekarang kita perlu tuliskan nisbah menang kalah.
Mana nak dapat dua jawapan ini, kita boleh lihat semula jawapan 2A untuk dapatkan jawapan ini. Okey, seterusnya tengok soalan C. Jika trek ini berlanjutan, anggarkan bilangan kekalahan yang akan dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka memenangi 20 perlawanan. Okey, soalan ini berkaitan dengan soalan 2B. Sekarang kita perlu dapatkan menang, kalah. Maksudnya menang, berapa kali dia menang, tulis di sini. Berapa kali dia kalah di bahagian ini. Sama dengan jumlah perlawanan ialah 20 kali. Sekarang saya nak carikan X. Ini adalah cara penyelesaiannya. Maksudnya kita perlu gunakan jawapan 2B untuk dapatkan jawapan untuk C. Murid-murid boleh cuba selesaikan soalan ini dengan hint yang telah dibagikan. Sekian, terima kasih.